Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama kita mulakan dengan bacaan niat ta'allum wa ta'lim. Sebelum itu kepada jemaah Masjid Muhajirin, rindulah sangat, lama tak jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat secara langsung daripada di rumah sendiri untuk kita sama-sama teruskan dengan bacaan kitab Bimbingan Mukmin dengan kitab Mau'izatul Mukmin. Itulah Bimbingan Mukmin, banyak sangat kitab. Jadi kita teruskan dengan bacaan kitab Bimbingan Mukmin. Baca sama-sama niat ta'allum wa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. والفاتحة إلى الكاتب كتاب إحياء الدين ولخصه إلى كتاب موعظة المؤمن للشيخ جمال الدين دمشق، كتاب إحياء الدين إلى الإمام غزالي، وترجمه إلى اللغة الملايوية للأستاذ المرحوم الأستاذ سيد أحمد سميد، وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Jadi kita imbas kembali pada minggu-minggu yang sebelum ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat berjumpa lagi di masjid, insya-Allah. Bukan berjauhan sebegini tapi ini yang dituntut sekarang ini untuk kita menjaga keselamatan kita, menjaga kesihatan kita, menjaga ahli keluarga kita daripada wabak ini yang semakin menular wabak ini. Dan kita berdoa semoga kita dilindungi daripada wabak ini dan dari segala-segala penyakit. Dan kita doakan juga kepada muslimin dan muslimat, kepada seluruh dunia yang sedang menghidapi masalah ini, krisis ini. Semoga Allah memberikan kelapangan, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kesabaran, terutama kesabaran kepada kita semua. Jadi rasanya jelas suara saya jelas insya-Allah. Jadi kita sama-sama kita teruskan dengan bacaan kitab Bimbingan Mukmin, iaitu daripada kitab Ihya Ulumuddin
diringkaskan oleh Syekh Jamaluddin Dimashq dan juga diterjemah oleh almarhum Ustaz Syed Ahmad Smith. Jadi daripada yang pertama itu daripada kitab Bimbingan Mukmin, kita dah masuk kepada sunnah-sunnah puasa. Jadi imbas kembali tentang sunnah-sunnah puasa. Sebelum ni saya dah kupaskan sedikit tentang sunnah-sunnah puasa, iaitu yang pertama, sunnah bagi orang yang berpuasa melewatkan sahur. Jadi ini ada di website, kita boleh cari sama-sama. Ini yang dilakukan oleh para ulama, para ulama sebelum, dan juga para penuntut ilmu. Maknanya sebelum masuk ke bulan Ramadan, mereka mengulang kaji tentang puasa, tentang hukum-hukum puasa, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa. Al-maklum kerana puasa ini dilakukan setahun sekali. Maknanya puasa yang wajib, yang fardu ini dilakukan setahun sekali. Jadi perlu kepada murajaah, perlu kepada muzakarah, perlu kita mengulang kaji semula. Kerana perkara ini ada yang melakukannya pada setiap minggu, Isnin dan Khamis. Tapi ada yang ingin ingatkan kembali akan puasa di bulan Ramadan. Dan bagus je bila kita mengulang kaji semula, jadi kita akan ingat kembali akan hukum-hukum dan perkara-perkara yang kita patut lakukan di bulan Ramadan. Jadi sunnah bagi orang yang berpuasa melewatkan sahur dan menyegerakan berbuka, iaitu dengan buah kurma atau dengan air sebelum sembahyang. Mana sahur kita segerakan. Bila masuk azan tu, terus kita berbuka puasa. Dan juga bila kita bersahur, bila masuk azan maksudnya, bila sahur tu sebelum azan. Maklumlah pagi ni daripada rumah pula tu kan. Jadi sebelum azan subuh, mana kita anggarkan setengah jam sebelum azan subuh kita bersahur, dan kita berhenti imsak selama 10 minit, bersiap sedia untuk azan subuh dan menunaikan solat subuh. Dan kemudian kita sebaiknya menyegerakan, melambat-lambatkan sahur, kita menyegerakan berbuka. Bila kita berbuka itu, kita berbuka dengan paling kurang buah kurma 1 ataupun 3, yang penting bilangannya ganjil, atau dengan air sebelum kita menunaikan solat maghrib. Maknanya bila azan tu Allahu Akbar, dan terus bila kita berbuka puasa. Tetapi bagi bersahur, bila dengar Allahu Akbar, maknanya dah mula kita berpuasa. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan kemudian sunnah baginya juga untuk banyak bersedekah dalam bulan Ramadan. Banyak fadilatnya bila kita bersedekah di bulan Ramadan. Diganda-gandakan pahala bagi kita yang melakukan sedekah di bulan Ramadan. Dan antara uniknya sedekah ni, bila kita melakukan sedekah, mungkin ada di antara ahli keluarga kita ataupun kita sendiri yang dalam kesakitan, yang berpenyakit, sebaiknya kita bersedekah seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bisadaqah. Maknanya berikanlah syifa, mintalah syifa daripada Allah SWT, berubatlah untuk ahli keluargamu ataupun orang yang terdekat denganmu yang sakit sekarang ini, ataupun siapa pun, dengan kita bersedekah. Jadi dalam sedekah tu kita berdoa, semoga Allah memberikan syifa kepada fulan min fulan yang sedang sakit. Dan kemudian kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Paling kurang pada sebulan Ramadan itu kita dapat mengkhatam Al-Quran. Kita duduk beriktikaf di masjid. Jadi kita doakan semoga
kita pulih daripada wabak ini. Kita doakan semoga wabak ini berhenti sebelum bulan Ramadan agar kita dapat melaksanakan iktikaf. Maknanya melaksanakan iktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dan tidak keluar daripada masjid melainkan kerana sesuatu hajat. Jadi tidak mengapa kalau kita di bulan Ramadan tu antara sunnahnya kita memakai bauan-bauan yang wangi di dalam masjid. Kalau nak bernikah di bulan Ramadan pun tidak ada masalah. Waktu berpuasa pun tidak masalah kalau bernikah. Yang tidak boleh yang menjadikan kafarah baginya orang yang bersetubuh di waktu kita berpuasa. Jadi di dalam masjid tidak ada masalah kalau dekat nikah, makan minum dan tidur dalamnya, membasuh tangan dalam besin yang semua itu mungkin diperlukan ketika beriktikaf di masjid. Jadi dalam kitab Imam Al-Ghazali, pada biasanya Imam Ghazali ni suka dia ada datangkan dengan kategori kategori orang yang berpuasa, jenis-jenis orang yang berpuasa. Jadi yang pertama tu ialah puasa umum, macam kita ni lah, saya dan semuanya puasa umum. Biasanya pada permulaan puasanya kita paling asas puasa itu menjaga diri kita daripada menahan diri kita daripada makan dan juga minum. Menjaga kemaluan kita, menjaga faraj kita daripada mengecap kesyahwatan ketika berpuasa. Yang seperti sebelum ini kita huraikan sama-sama, kita berkongsi bersama. Lainlah kalau tak ada orang di hadapan. Ni ada beberapa ni dalam sini. Kalau ada jemaah di hadapan lagi mungkin lebih interaktif lagi kita. Jadi yang pertama itu puasa umum. Yang kedua iaitu puasa khusus. Jadi puasa khusus ni jadi orang yang mengekang diri dia daripada mendengar perkara-perkara yang tidak baik. Pendengaran memang kita mesti mendengar lah, tapi bukan mendengar perkara-perkara yang tidak baik. Menjaga penglihatan kita juga daripada perkara-perkara yang tidak baik. Jadi kalau mendengar perkara yang tidak baik tidak membatalkan puasa kita, cuma berkurangan pahala kita. Dan penglihatan kita melihat perkara-perkara yang tidak baik tidak membatalkan puasa kita, tetapi ianya mengurangkan pahala kita. Menjaga lidah kita, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga seluruh badan, anggota badan dari melakukan perkara-perkara yang haram ataupun dosa. Jadi kita lihat di sini. Okey. Jadi yang pertama itu dalam kitab Mau'izatul Mu'min ataupun secara panjangnya kitab Ihya Ulumuddin daripada Imam Ghazali menyatakan ada 3 darjat orang yang berpuasa. Jadi yang pertama puasa umum, iaitu berpuasa menahan perut, faraj kemaluan daripada mengecap kesyahwatan seperti yang telah berlalu huraiannya. Dan yang kedua puasa khusus, iaitu puasa disertakan dengan mengekang pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki dan seluruh anggota dari melakukan perkara-perkara yang haram atau dosa. Dan yang ketiga, yang pertama tu umum, yang kedua tu khusus. Yang ketiga puasa khususul khusus. Ni takkid ni yang paling istimewa, puasa yang paling istimewa, iaitu berpuasa dengan menyertakan semua yang tersebut yang di atas tadi. Dan menambah lagi dengan berpuasa hati dari segala cita-cita dan cita-cita yang kotor. Mana niat-niat yang kotor dan pemikiran-pemikiran keduniaan dan memisungkan perhatian dari selain Allah Azza wa Jalla sama sekali. Jadi ada 3 peringkat ini. Yang pertama
iaitu puasa umum, puasa seperti biasa, menahan daripada lapar dan dahaga, menahan daripada makan, menahan diri daripada makan dan minum, dan kemudian menahan diri daripada menahan kemaluan kita daripada mengecap syahwat. Okey. Jadi ini puasa umum. Yang ini semua orang boleh lakukan. Siapa pun boleh lakukan. Daripada subuh sehingga ke maghrib. Dan yang kedua, puasa khusus. Puasa orang yang kekang dirinya, anggota badan dia daripada membuat perkara-perkara yang tidak baik ataupun membuat perkara-perkara yang haram ataupun dosa. Jadi yang peringkat yang paling atas, yang tertinggi sekali, ialah puasa khususul khusus, iaitu berpuasa dengan menyertakan semua yang tersebut. Maknanya yang daripada atas, daripada puasa umum tu, menjaga diri kita, menahan diri kita daripada makan dan minum dan sebagainya, iaitu puasa khusus umum, orang-orang umum. Dan juga puasa khusus, ini bukan orang umum lah, ini puasa yang umum, yang paling mudah lah yang nak dilakukan. Kemudian puasa khusus, nahan diri kita, tahan mulut kita dari membuat perkara-perkara yang tidak baik, tahan telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang tidak baik, tahan juga semua anggota badan kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang membawa dosa. Seperti berpuasa tapi tidak solat. Tidak solat. Maknanya melakukan yang wajib tadi, fardu, tapi tidak melakukan fardu yang lain, iaitu solat. Solat 5 waktu. Jadi dah berkurangan pahalanya. Jadi memang paling mudah itu menahan diri daripada makan dan minum. Tapi kemudian tu, dalam kita berpuasa, kita meninggalkan fardu yang lain, iaitu yang paling asas sekali adalah solat. Dan yang ketiga, puasa khususul khusus. Ni paling tinggi sekali. Maknanya dia tahan daripada semua perkara, sampai daripada berfikir fikiran yang kotor, berniat untuk melakukan sesuatu walaupun dia tidak melakukannya nanti, tapi dah berniat, dah bercita-cita melakukan perkara itu, dan menjauhkan diri daripada memikirkan tentang dunia. Itu yang sifat yang Rasulullah SAW nyatakan dalam salah satu hadisnya, iaitu wahan. Sifat wahan tu cinta kepada dunia dan takut akan mati. Itu yang paling tinggi. Maknanya dia dah jauhkan diri dia daripada memikirkan tentang dunia, dan dia pesongkan perhatian dia daripada selain daripada Allah SWT. Maknanya fokusnya kepada Allah SWT. Kerana berpuasa itu berbeza daripada ibadah-ibadah yang lain. Dengan kita berpuasa, kita punya link ni, saluran kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikatan kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti pagi ni, bila kita bangun pagi, apa yang kita buat dahulu bila kita bangun pagi? Bila kita bangun pagi, kita terus mandi. Kalau tu selalu dengarkan lagunya. Bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Tapi dia bila kita bangun pagi, bangun je kita senyum, kita sebut apa? Alhamdulillah. Doa yang kita sebut, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan menghidupkan kami setelah mematikan kami. Senyum. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Maknanya terus hubungan kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bangun pagi. Memanglah kita kalau bangun pagi, kita gunakan alarm clock. Sekarang ni kita gunakan handphone. Jadi mendengar je alarm daripada handphone tu, terus kita buka handphone. Bila buka handphone tu, terus kita buka Facebook. Bila kita buka Facebook, kita sambung pula dengan Instagram.
kita nak lihat apa yang berlaku di dunia ini. Tapi bukan yang pertama kita bangun terus kita mengucapkan Alhamdulillah. Jadi pagi-pagi ini. Jadi Alhamdulillah. Lepas kita menyebut Alhamdulillah, kita terus nak mandi boleh. Bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Kemudian berwuduklah. Siap sedia. Yang bagusnya bagi yang terus berpagi-pagian, bangun pagi tu awal 4 pagi, maknanya ikatan dia terus dah. Dia antara yang awal ikatannya terus kepada Allah SWT. Ikatannya erat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini 3 kategori. Yang pertama puasa umum. Biasa yang kita buat, tahan diri daripada lapar, tahan diri daripada makan dan minum dan sebagainya yang membatalkan, daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Puasa khusus menjaga anggota badan kita daripada buat perkara haram dan perkara yang dosa. Yang terakhir sekali, yang paling tinggi, iaitu puasa khususul khusus. Tahan daripada semua perkara yang daripada puasa umum dan puasa khusus. Dan ditambah juga untuk di dalam puasa tu kita tidak cita-cita untuk yang kotor. Tidak berfikir perkara yang kotor. Dan juga kita jauhkan, distancekan kita daripada keduniaan, memikirkan tentang keduniaan. Memanglah kena kerja kan, tak apa, tak ada kerja mesti kan. Dekat dunia ni kerja. Dan kalau bulan puasa tu minta terus sebulan leave, tak nak kerja. Sebab nak fokus, nak jadi puasa khusus. Ni dah tu salah, tanggapan yang salah kan. Jadi bila kita bangun pagi lagi pula, tak habis tadi bangun pagi kan. Bila nak masuk tahap puasa khusus, dia permulaan dengan umum lah. Kemudian khusus kita tingkatkan lagi puasa kita. Pada setiap tahun dia makin tinggi tingkatannya, makin baik lagi, makin kita upgrade. Dan juga fokus kita dalam puasa tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikatan kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah 3 darjat ni puasa, kita masuk pula pada rahsia dan syarat-syarat kebatinan. Ni belajar batin. Belajar ilmu batin. Masa masuk batin, malah macam kita ucap selamat hari raya. Maaf zahir batin kan. Maafnya untuk zahirnya, secara zahir kita, maknanya kita pernah tumbuk ke, kita pernah pukul ke, tak adalah. Secara zahir kita, kata-kata kita, batin kita dalam diri kita, kita ada niat yang tak baik ke, tu maksudnya lah. Minta maaf zahir dan batin. Jadi rahsia puasa, rahsia puasa dan syarat-syarat kebatinan. Maknanya hati kita, membersihkan hati kita ketika berpuasa itu, pertama, kata kita lihat di sini, memejamkan mata dan menahannya dari meluaskan pemandangan kepada segala perkara yang tercela dan dibenci oleh agama, dan juga kepada segala sesuatu yang boleh mengganggu hati, seperti melalaikannya dari berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rahsia puasa dan syarat kebatinannya, dia ada 6 panjang di sini. Yang pertama, memejamkan mata, menahan diri dari meluaskan pandangan kepada segala perkara. Ini kita bila berpuasa ni kita ghaddul basar. Kita tundukkan perhatian kita dari perkara-perkara yang tercela. Sekarang ni bukan, kalau kita nak lihat perkara-perkara yang tercela, perkara-perkara yang dibenci oleh agama, bukan dengan mulut saja, dan sekarang dengan tangan. Bukan maksudnya pukul lah, tapi tangan. Jadi keyboard warrior kan. Dengan tangan-tangan jadi keyboard warrior. Ada benda yang tak kena je terus. Macam dulu kan susah kan nak memberi feedback, nak memberi komen. Sekarang dah mudah. Sampai boleh pula sampai ke mungkin dalam Facebook ulama tu sendiri, kat bawah tu kita berbeza pendapat, tak apa, tetapi akhirnya kita menyerang, serang satu sama lain. Dah diberikan fatwa sebegini rupa, dah berikan
irsyad, diberikan nasihat. Tapi yang bawah tu ini tak kena, itu tak kena, ini tak kena. Jadi keyboard warrior. Ni jadi jemari ni. Ini akan menjadi saksi kita di akhirat nanti. Bukan mencakar, tapi ni keyboard. Kalau handphone gini yang jadi. Jadi perkara ini kita elakkan. Lebih lagi di bulan Ramadan, kerana dipanggil bulan Ramadan tu dengan madrasah juga. Kenapa? Dengan Ramadan tu harapan di bulan Ramadan itu dengan kita melaksanakan segala melaksanakan ibadah kita yang paling utama, puasa itu, dan juga dalam masa yang sama kita membersihkan hati kita, kita melazimi hati kita dengan membuat kebaikan. Dan kebaikan tu akan berterusan pada bulan-bulan yang seterusnya. Ni tidak di bulan Ramadan, Masya Allah, seperti malaikat. Tapi bila masuk bulan Syawal, dah jadi lain. Jadi ianya berterusan. Dia ni istiqamah. Daripada bulan Ramadan tu kita koreksi diri kita, kita perbaiki diri kita. Bila selepas bulan Ramadan itu, kita melazimi apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi sama juga dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Dan kan sekarang ni bukan di bulan Ramadan, pagi-pagi terus kita dah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menyatakan ada 4 perkara di waktu pagi yang sebaiknya kita lakukan. Iaitu pertama, kita berdoa dengan apa doa sekalipun. Kita doa kepada Allah SWT. Yang pertama, doa yang kita baca apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lepas tu masuk ke tandas, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lepas tu dah lepas semuanya, dah berwuduk, dah keluar daripada tandas, kita membaca doa Alhamdulillahillazi adhaba anil adha wa afani. Dan kita berdoa kepada Allah SWT lepas wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan seterusnya. Maknanya diri kita terus mengingat Allah SWT dalam setiap pergerakan kita. Dan setiap perkara kita lakukan, kita mulakan dengan bismillah. Jadi tidak lalai diri kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nampak jelas Ustaz ni? Jelas. Kedua, memelihara lidah dari bersembang kosong, berbohong, mencaci maki, bercakap kotor, menimbulkan permusuhan dan riak. Masya Allah. Ini nak jaga batin ni, ilmu batin. Macam mana ilmu batin di bulan Ramadan? Jaga lidah kita daripada sembang perkara-perkara yang kosong, yang tak ada faedah. Lagi-lagi kalau berbohong. Ini bukan untuk anak-anak je, jangan berbohong. Yang dewasa pun sama juga. Bila kerja pun jangan berbohong. Dalam kehidupan jangan berbohong. Lebih lagi di bulan Ramadan. Macam budak-budak kecil dulu bohong tak puasa. Pasal ini memang orang tak nampak orang tu puasa ke tidak. Sebelum ni saya ada kongsi kan. Kalau dulu kalau nak tahu orang tu puasa ke tak puasa, kalau waktu kecil dia cakap, kalau kau ludah, air liur berbuih, maknanya kau tak puasa. Ke sebaliknya, kalau tak berbuih tu maknanya kau puasa. Macam gitulah, ataupun sebaliknya lah. Kalau berbuih ke tak berbuih. Jadi fikiran macam gitu. Berarti ini antara memang rahsia kita dengan Allah SWT. Orang tak tahu pun yang kita makan sebelum ni. Kan kalau kita makan di halayak ramai lah. Na'udzubillah min zalik. Ketika kita berpuasa. Jadi berbohong. Daripada bersembang perkara yang kosong. Lepas kita jauhi dari diri kita, lidah kita. Pertama, jaga lidah kita daripada berbohong. Jaga lidah kita daripada caci maki di bulan Ramadan. Tapi perkara ni tidak membatalkan. Sebelum ni ada satu kenalan saya, dia tak tahan, jadi dia maki. Bila
dah maki tu, lepas tu cakap, aku dah maki lah, dah batal lah puasa aku. Terus tidak, masih tak batal puasa ni, tapi kurang pahalanya. Mencaci maki, cakap kotor, perkara-perkara yang kotor. Kalau orang cakap tu, kalau kita punya bahasanya, tak tahu orang muda ke dah tak ada bahasanya, cakap benda kuning. Kuning, otak kuning, cakap perkara yang kotor, menimbulkan permusuhan dan riak. Dalam bulan Ramadan kita menimbulkan permusuhan, baik secara kita one on one ataupun melalui social media, menimbulkan permusuhan. Sebenarnya tak ada masalah timbulkan permusuhan. Apa yang tidak setuju, terus berikan komennya bukan secara yang beradab, tapi membawa kepada permusuhan. Dan dalam berpuasa kita jauhi daripada riak. Jadi kan ini paling susah lah nak jauhi daripada riak. Kerana apa? Bila kita beribadah tu, kita rasa hari ni puasa, sebelum ni susah nak puasa tapi dapat lakukan puasa. Lepas tu kita terasa, aku dah bangga diri beritahu orang semua yang aku puasa. Tapi bukan maksud kita kena batalkan puasa. Dah tak nak puasa. Ataupun solat, kalau saya bagi contoh solat, solat fardu 5 waktu tu dah biasa. Lepas tu tambah dengan solat qabliyah, solat ba'diyah, melakukan solat sunat. Jadi takut pula nak lakukan solat sunat tu, takut orang nampak. Jadi orang ingat kita ni riak. Jadi kita tak buat solat sunat tu, tak. Teruskan buat ni. Maknanya perkara ini satu kelaziman lah. Maknanya bila kelaziman tu perlu kepada tadarruj, bertahap-tahap. Mungkin pada awalnya kita rasa terasa bangga diri, istighfar banyak, kita lakukan lagi ibadah tu, lakukan sampai satu tahap yang kita dah tak ada rasa riak langsung. Rasa kita beribadah tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, memelihara pendengaran dari mendengar hal-hal yang dilarang dan dibenci, sebab setiap yang haram diucapkan, haram pula didengarkan. Dan kerana itu jugalah Allah SWT telah menyamakan pendengaran kepada sesuatu semacam itu dengan memakan barang-barang yang diharamkan. Elakkan yang tadi, first menjaga mata kita, yang kedua menjaga lidah kita, yang ketiga menjaga pendengaran kita dari mendengar perkara-perkara yang dilarang. Jadi sekarang ni memang mudah nak dengar perkara yang dilarang, daripada social media, daripada macam-macam ni lah. Kalau nak dengar dari secara live dan sebagainya, perkara-perkara yang tidak baik ataupun lagu-lagu yang eksplisit, yang tidak sepatutnya didengar, yang menaikkan syahwat. Jadi perkara-perkara itu elak kita dengarkan, kita elakkan. Jadi ini satu proses pemulihan diri kita, menjaga mata kita, menjaga lidah kita, menjaga pendengaran kita. Jadi dalam surah Maidah, Allah menyamakan orang yang mendengar perkara-perkara itu dengan makan barang-barang yang haram. Sebab apa? Bila bab makan yang halal ni orang prihatin. Tapi bila cakap perkara-perkara yang haram atau dengar perkara-perkara yang haram, orang tidak prihatin. Mana kalau makan tu betul ada dengar juga duit judi. Kalau duit judi ni dibuat untuk beli barang-barang tak apa, jangan untuk makan. Dibeza-bezakan. Sebenarnya sama je kedua-duanya kan. Kalau buat beli untuk benda, kita gunakan benda tu. Lagi kalau beli handphone guna duit haram, sama juga. Jadi dia tidak ada bezanya. Sama. Dan di sini dalam surah Maidah, mereka itu suka mendengar perkara yang bohong dan makan barang yang haram. Jadi sama. Orang yang mendengar perkara yang bohong sama juga dengan orang yang memakan makanan yang haram.
Jadi kita dah masuk yang pertama tu, menjaga mata. Jadi dalam sini Imam Ghazali telah dah explain kepada kita bagaimana menjaga mata, dan kedua bagaimana menjaga pendengaran kita, okey, dan juga bagaimana menjaga lidah kita. Yang kedua menjaga lidah, yang ketiga memelihara pendengaran kita, dan yang keempat kita lihat di sini, kita memelihara seluruh anggota yang lain dari membuat dosa seperti tangan dan kaki, dan memeliharanya juga dari segala perkara yang dibenci. Demikian pula menahan perut dari makan barang-barang yang bersyubhat waktu berbuka puasa. Apalah gunanya kita berpuasa dari makan Apalah gunanya berpuasa dari makanan yang haram, kemudian kita berbuka pula dengan makan makanan yang haram. Jadi orang berpuasa seperti ini samalah seperti orang yang membangunkan sebuah istana yang indah, kemudian dia menghancurkan sebuah kota. Jadi dia buat istana, lepas tu hancur semuanya. Bukan istana je sahaja yang hancur, satu kota tu hancur. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, ada banyak orang yang berpuasa tetapi ia tiada memperolehi dari puasanya itu selain dari lapar dan dahaga, yakni tidak mendapat pahala. Jadi puasanya hanya sekadar lapar dan dahaga. Dan juga ada yang mengatakan bahawa orang itu adalah orang yang berbuka puasa dengan makanan yang haram. Yang lain pula mengatakan orang itu ialah orang yang menahan dirinya berpuasa dari makanan yang halal. Lalu ia berbuka dengan memakan daging manusia, iaitu mencaci maki. Orang mencaci maki orang, kerana yang demikian itu adalah haram hukumnya. Ada yang mengertikannya dengan orang yang tiada memelihara anggotanya dari dosa. Maknanya Allah menyamakan orang yang maknanya Allah menyamakan orang yang berbuka dengan makan daging manusia. Maknanya bila dia buka puasa, dia terus caci maki. Maknanya dia dah tahan kan waktu berpuasa tu. Tapi bila berbuka, mulutnya terus sebut perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang keji, mencaci maki orang. Dia maksudnya bukan saja makanan saja. Bila berbuka puasa makan makanan yang tidak halal, tapi sama juga dengan melakukan perkara-perkara yang haram, ataupun mengatakan perkara-perkara yang haram. Jadi sama juga dengan memakan daging manusia. Siapa nak makan daging manusia? Jadi janganlah dia membanyakkan makan waktu berbuka puasa. Ini pun perlu jaga juga bila di bulan Ramadan ataupun waktu kita berpuasa sunnah dan sebagainya. Jadi bila kita berbuka puasa tu berpada-padalah. Janganlah dia membanyakkan makan waktu berbuka puasa, sekalipun dari makanan yang halal, sehingga terlampau kenyang. Kerana tidak ada bekas yang paling dibenci oleh Allah SWT dari perut yang penuh dari makanan yang halal. Walaupun makanan itu halal, tapi terlebih banyak pula makannya. Sampai betul-betul perut tu rasa full, dan juga susah nak beribadah selepasnya. Dari maghribnya tertunda dulu. Kenyang, terlalu kenyang sangat, perut pun dah senak. Akhirnya solat, baiknya orangnya kuat, tapi bila dah berbuka puasa paksa solat duduk. Sebab dah tak boleh gerak dah perutnya. Perutnya dah menghalang daripada nak rukuk, perutnya dah halang daripada nak sujud. Bila nak sujud tu rasa macam nak termuntah dah. Jadi dah tak selesa lah bila nak beribadah. Jadi cubalah renungkan bagaimanakah dapat menentang musuh Allah, iaitu syaitan, dan melawan syahwat
kiranya apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa waktu berbuka itu ialah mengisikan perut yang kosong itu dengan berbagai makanan semata-mata kerana dia tidak mengisikannya di waktu siang tadi. Ni macam seakan balas dendam lah. Siang tadi tak makan, buka puasa ni nak makan lebih banyak lagi. Jadi kadang-kala makanan yang disediakan itu berbagai-bagai rencamnya sehingga menjadi semacam adat pula kemudiannya. Sebelum ni kalau hari-hari biasa makan nasi, kuah singgang, ikan selah kuning dah cukup. Tapi bila bulan puasa makanannya macam-macam. Ada murtabak atas meja. Ada pula alhamdulillah dia orang dah bagi kan, jiran dah bagi makanan lagi. Ada mi goreng pula. Lepas tu ada nasi ayam, mana beraneka makanan, pelbagai makanan yang ada di atas meja. Paling banyak kita lihat di bulan puasa. Jadi ni yang patut kita tahan, tahan diri kita dari makan makanan, banyak makan. Daripada perut kita ni isi penuh dengan makanan. Lebih lagi di waktu kita berbuka puasa. Kerana perkara itu memudaratkan diri kita. Dalam kita berpuasa, daripada subuh kita tidak makan, tidak minum, lepas tu buka puasa je terus kita balas dendam. Kita makan semuanya. Semua apa yang ada. Bila kita pergi bazar tu, tak ada bazar tahun ni. Bila kita beli makanan tu melebihi daripada yang kita perlukan. Jadi makan makanan yang lebih daripada kita perlukan sampai perut kita kembung, betul-betul kenyang. Jadi bila makan tu memang pada asalnya perut kita pun terkejut. Dengan banyaknya makannya kita bila berbuka puasa. Memang rasa senak kan? Betul? Pernah jadi Pernah. Jadi itu sebagai pengajaran. Jadi bila kita dah kenyang tu, dah lemah pula kita nak melaksanakan ibadah kita. Nak melaksanakan solat maghrib penat. Jadi buat yang ala kadar. Nak solat isyak pun ikut ala kadar. Kalau tarawih tu 2 rakaat lah cukup. Dah senak ni, dah tak tahan ni, makan lebih banyak. Nasi mandi 1 dulang makan. Mana boleh. Jadi kalau siapa nak makan nasi mandi, panggillah saya, kita makan sama-sama. Belanja rakan-rakan, kawan-kawan, makan sama-sama, satu keluarga makan sedulang. Bukan sedulang tu sendiri. Dia dah bila buka puasa terus dah tak tahan dah tak boleh bangun. Badan dah terus menjadi lemah. Dan itu memudaratkan bagi kesihatan kita juga. Itu kita perlu perhati. Janganlah dia membanyakkan makan waktu berbuka puasa, walaupun makanan tu makanan yang halal. Dan akhirnya sambung sini, dikumpulkanlah bermacam ragam makanan untuk persediaan menyambut Ramadan, dan dihidangkan pula dalam satu bulan itu bermacam-macam makanan yang tidak pernah dihidangkan dalam bulan-bulan sebelumnya. Tadi saya sebut tadi. Sebagaimana yang termaklum bahawa maksud puasa itu adalah menahan selera dan mengekang nafsu agar diri menjadi kuat untuk taat dan bertakwa kepada Allah SWT. Tetapi kalaulah hanya sekadar mengekang perut di siang hari hingga ke masa terbuka, lalu membiarkan syahwat berlonjak-lonjak dengan kemahuannya kepada makanan, dan dihidangkan pula dengan berbagai-bagai makanan yang lazat-lazat sehingga perut kekenyangan, tentulah perut akan bertambah keinginannya kepada makanan-makanan itu, malah akan timbul syahwat pula keinginan yang baru, yang kalau tidak dibiasakan sebelum ini, mungkin ia tetap pada kebiasaannya. Jadi dengan kita berpuasa, kita nak tahan syahwat kita, tetapi akhirnya dah lain jadinya. Bila kita berbuka puasa, makin naik pula syahwat kita dengan makan makanan yang banyak. Sebab itulah bagi orang-orang yang nak bernikah tapi tidak mampu, sebaiknya disuruh untuk berpuasa.
kan, untuk menahan syahwat dia. Jadi kita ingin mentarbiah diri kita, mentarbiah diri kita untuk menahan syahwat kita, dan keinginan-keinginan kita, maka di bulan Ramadan itulah yang sebaiknya. Jadi kita lakukan lebih bukan daripada kebiasaan kita di bulan Ramadan. Jadi kita menahan di syahwat kita paling mudah itu di bulan Ramadan. Memang kalau orang dah berpuasa dah tak terfikir dah syahwat. Nak marah pun dah tak terfikir dah. Tapi orang kata a hungry person is an angry person. Ya, tidaklah. Di bulan Ramadan tu yang kita perlu tahan kawal diri kita daripada marah. Jadi kita jangan ikut dengan kata-kata itu. Orang yang lapar ni sebenarnya orang yang marah. Tidak. Jadi itulah bagaimana madrasah Ramadan mentarbiah kita, mendidik kita untuk menahan diri kita, mempertingkatkan kebatinan kita, agar menjaga hati kita dari perkara-perkara yang tidak baik, daripada menjaga mata kita, menjaga mata, menjaga lidah, menjaga pendengaran kita, menjaga tubuh badan kita, menjaga perut kita, dari perkara-perkara yang tidak sihat. Dah muncul dah pakai Muslim SG tu, keluar syuruk, dah masuk syuruk. Dan ni insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Ada banyak lagi. Dia ada 6 Jadi saya dah sebut 5. Jadi tinggal lagi 1. Kita akan sama-sama berkongsi pada Sabtu hadapan insya-Allah. Dengan wadah ini kami harap dapat kita sama-sama berkongsi ilmu dan dapat manfaat. Dan sekali lagi kita doakan semoga diredakan kita daripada wabak ini. Doakan supaya ianya berkurangan agar kita dapat bertemu di bulan Ramadan di dalam masjid dan melaksanakan tarawih bersama. Kita berdoa, kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak dapat sekarang, kita doa kita dapat pada akan datang. Ajilihi wa ajilihi. Tak segera, mungkin pada masa akan datang. Semuanya ada hikmah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajar kita untuk bersabar, mengajar kita untuk tidak berkupuh-kupuh, membuat keputusan. Selalu perlu bersabar. Yang perlu berehat di rumah, berehatlah di rumah. Kita jadi rakyat yang, maksudnya rakyat yang bertanggungjawab, rakyat yang bertanggungjawab, dan mempunyai sifat ihsan, ihsan kepada yang lain. Kalau dah sakit tu duduk di rumah. Kalau yang dah jadi dan didarahkan untuk berehat di rumah, rehat di rumah. Masjid ditutup buat sementara untuk kebaikan kita semua insya-Allah. Semoga penyakit ni tidak terus merebak. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akhiri dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tasbih kafarah dan juga surah tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun وغفل عن ذكرك الغافلون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.